Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pendengar? Saya harapkan semua pendengar dalam keadaan sihat sejahtera di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Memperkenalkan, nama saya Nur Haji bin Ishaq, bernombor matris A174410. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai isu-isu atau perkara yang penting dalam artikel COVID-19, peluang untuk memikirkan Islamic Economies. Untuk pengetahuan semua, artikel ini adalah daripada Muhammad Aslam Hanif. Penting untuk kita menyedari bahawa ekonomi Islam mesti dilihat sebagai ekonomi tiga sektor, iaitu sektor awam, swasta dan mimbalan. Sektor-sektor ini mempunyai peranannya masing-masing. Di samping itu, model pembuatan keputusan yang baru adalah diperlukan dengan mengambil kira hak orang lain juga. Kita juga mesti membawa perbankan Islam ke arah pembangunan yang lebih besar agar ia dapat memenuhi kepentingan masyarakat sejahtera. Ekonomi Islam haruslah signifikan dengan keadaan dunia yang sedang menghadapi wabak COVID-19 ini. Penulis juga baca dengan penuh minat artikel yang ditulis oleh Abdul Hafid Benamro tahun 2021, di mana beliau berusaha untuk memulakan perbincangan dengan meletakkan forum perbincangan di dalam konteks global dalam artikelnya yang bertajuk The World Economy dan juga ekonomi Islam pada masa COVID-19. Sekarang, COVID-19 dan kesannya terhadap kerja dan kehidupan sosial telah memberikan motivasi tambahan kepada artikel penulisan beberapa pemikir mengenai keperluan Islam dan juga penilaian terhadap pelbagai krisis kewangan dan ekonomi selama ini. Pandemik COVID-19 semasa dengan kesannya bukan hanya pada kesejahteraan ekonomi seseorang, tetapi kesihatan, interaksi sosial, pendidikan, permainan, malah sukan, rekreasi, hiburan sebagai bidang serta bidang perjalanan perhotelan juga. Penulis juga mengakui bahawa ia telah memberi kesan yang mendalam kepada seluruh manusia dan beliau mencuba untuk mengembalikan semula ekonomi melalui kaedah ekonomi Islam. Mengikut artikel yang telah ditulis oleh Benamro 2021, pengeluaran perindustrian KDNK per kapita dan pasaran saham telah jatuh, sementara kemiskinan dan pengangguran di mana kedua-duanya meningkat. Menurut penulis lagi, equity Islam telah menunjukkan prestasi yang tidak seburuk equity vocational. Ia adalah sangat berguna sekiranya usaha dibuat untuk melihat kesan perbandingan COVID-19 antara dunia secara keseluruhannya, iaitu dunia OECD negara dan dunia membangun, iaitu negara yang menentang OIC. Maklumat dari Global Islamic terkini berdasarkan laporan ekonomi GIER 2021 daripada Dinas Standard 2020 halaman 10 menunjukkan bahawa sementara semua negara akan melihat pengucupan ekonomi mereka dengan kadar global menjadi negatif 5.2%, ekonomi maju akan mengucup sebanyak negatif 7%, sementara negara-negara OIC dijangka mempunyai pengucutan sebanyak negatif 2.5%. Ia pasti sangat berguna sekiranya ada perbandingan antara langkah-langkah yang dilakukan di negara-negara OIC dengan yang sebelumnya yang telah dikukuhkan ke peringkat global. Jika ada pandangan khusus pada beberapa institut ekonomi Islam yang diambil di OIC, pastinya ia sangat relevan. Walau bagaimanapun, ketersediaan data dan akses ke keseluruhan ini mungkin agak sukar. Satu yang menarik, usaha Indonesia pada bulan Ogos 2020 adalah mereka telah mengemukakan inisiatif ekonomi syariah dan apa yang dilakukan dan boleh dilakukan untuk mengatasi kesan COVID-19 dalam pelbagai sektor yang membentuk halat ekonomi. Maklumat serupa perlu diperoleh dari semua negara OIC atau masyarakat Islam, terutamanya mereka yang dirangka dari perspektif Islami. Untuk UMKM, iaitu mikro perusahaan kecil sederhana dan perusahaan besar, multinasional dan transnasional, atau bahkan kerajaan besar, syarikat berkaitan syarikat GSC, mereka ini telah diperkenalkan pembiayaan atau perniagaan mikro Islam, iaitu entrepreneurship dengan tanggungjawab sosial korporat. Ia merupakan dana daripada Bank Islam, dalam bahasa Melayunya kita gelar ialah ta'ajir. Pada pendapat saya, ia adalah usaha yang baik dalam mengembalikan ekonomi umat Islam. Sama seperti ta'ajir,
iaitu usahawan. Hal ini mula mengembangkan perusahaan mikro mereka. Untuk pengetahuan semua, COVID-19 ini telah melanda negara kita pada Mac 2020. Kesannya sangat teruk, lebih daripada 90% daripada mereka, dan juga mereka terpaksa bergantung pada pemindahan pembayaran dan mengharapkan bantuan prihatin kerajaan. Sebaliknya, perusahaan yang lebih besar ini mempunyai keupayaan untuk menahan kemerosotan ekonomi. Untuk ini, pemerintah diminta untuk menuntut syarikat-syarikat ini agar pekerja mereka tetap aktif dan kebanyakan juga membayar gaji. Pada Mei dan Jun 2020, satu tinjauan telah dilakukan menunjukkan bahawa jelaslah kebanyakan syarikat yang besar dan GIC dapat bertahan tanpa memberhentikan pekerja sekurang-kurangnya 19 bulan. Ini adalah sangat positif. Secara keseluruhannya, dianggarkan perbelanjaan dalam ekonomi Islam iaitu GIER telah mendefinisikan perbelanjaan itu terhadap 6 bidang utama, iaitu makanan halal, kewangan Islam, produk Muslim, perjalanan, fashion, sederhana, farmaseutical dan kosmetik, termasuklah media dan rekreasi. Walau bagaimanapun, sektor-sektor tertentu juga dilanda lebih teruk daripada yang lain, seperti perniagaan berkaitan pelancongan. Hal ini juga disebut pada awal video tadi. Sebaliknya, beberapa sektor farmasi, perkhidmatan kesihatan telah berjalan dengan baik. Di Malaysia, beberapa syarikat sarung tangan getah dan produk peralatan perlindungan diri sebenarnya membawa keuntungan. Di samping itu, norma tingkah laku Islam seperti bersikap jujur, pemurah dan berjunjung tinggi keadilan akan membolehkan ekonomi Islam mampu memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan kesan COVID-19. Kita beralih kepada peluang yang boleh diambil oleh ekonomi Islam sempena pandemik ini. Dengan penolakan riba oleh perbankan Islam, rakyat kini lebih sedar peranan bank Islam sebagai institusi perbankan yang menjaga manfaat rakyat sejagat. Terdapat juga perbincangan mengenai status zakat dan wakaf, dan negara kita sedang mengalami detik sukar ini. COVID-19 memberi peluang untuk melakukan pembaharuan tulen bukan sahaja terhadap perbankan dan kewangan Islam, malah boleh berbincangkan mengenai permasalahan yang timbul dalam kewangan Islam. Poin ini juga bertambah penting apabila sebenarnya penubuhan perbankan Islam adalah untuk mempromosikan alternatif Islam dan ingin melakukan pembaharuan dalam bidang perbankan dan kewangan juga. Okey, ini perlu diambil perhatian. Okey, pada tahun 1970-an, ekonomi Islam menjadi perintis dalam meyakinkan kepada rakyat dalam 3 sektor utama, iaitu sektor swasta, sektor awam dan sektor ketiga iaitu sektor kesukarelawan, di mana mereka ini saling berinteraksi untuk menyediakan barang dan perkhidmatan. Okey, kita balik pada iktisad. Dalam Al-Quran, istilah iktisad adalah sederhana, iaitu iman seorang dan konteks kepercayaan dan amalan seseorang itu. Sekiranya iktisad menunjukkan kesederhanaan, maka dengan segera seorang itu dapat membezakan idea memaksimumkan yang ada di nadi ekonomi neoklasik moden. Jika kita mahu terus menggunakan alat yang ada dari analisis kalkulus dan pembezaan, kita perlu bekerjasama dengan fungsi keuntungan itu sendiri yang mewakili sebagai pembuat keputusan Islam. Pertumbuhan ekonomi juga mestilah bergerak seiring dengan equity bagi mengekalkan keseimbangan. Wacana pembangunan lestari yang semakin meningkat serta juga SDG PBB telah mewujudkan intelektual persekitaran yang telah mempersoalkan individu secara serius tentang model pemaksimal keuntungan dan ekonomi. Isu ini telah dibincangkan pada tahun 1970 tetapi tenggelam pada tahun 1990. Semua orang telah bersetuju mengenai fungsi keuntungan yang maksimumkan tetapi harus mengikut etika Islam. Okey. 3 dekad kemudian, terdapat perubahan besar terhadap persekitaran intelektual kita. Model pihak berkepentingan sekarang mendominasi. Amalan CSR pula diharapkan menjadi entiti membuat untung dan orang lain tidak lagi membahaskan mengenai instrumen PLS berlawan dengan murabahah, tetapi harus mereka bertanya apa yang dilakukan oleh Bank Islam untuk kesejahteraan masyarakat.
Matlamat kesedaran kesimpulannya, matlamat utama ekonomi Islam mesti mewujudkan sosial ekonomi yang adil untuk semua. Menjadi keperluan dalam Islam untuk menjaga disiplin kewangan ekonomi Islam dan bagi ahli ekonomi Islam untuk sedar bahawa kita boleh mendapatkan manfaat dari pelbagai bidang ekonomi dan serta menjadikan semua itu adalah kritikal dalam penilaian dari pandangan dunia Islam kita. Kesederhanaan, keseimbangan dan menjaga orang lain amat penting dalam ekonomi untuk menggantikan ketamakan dan minat terhadap arus perdana dan juga kewangan ekonomi konvensional. Marilah kita mengambil peluang untuk menilai disiplin dari sempena COVID-19 ini. Rebutlah peluang ini dan juga penting bagi kita untuk memastikan ekonomi Islam dapat menawarkan khidmat yang lebih baik, iaitu sebagai pilihan untuk menjaga etika kemanusiaan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.